Semua saya nampak lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan sutra dan juga bahan utama di dalam. Tak clear Jenny. Jenny tak dengar suara, tak apa dengar. Macam ni cakap tadi, tekan apa nama? Tak dengar ke? Sebab saya rasa dengar clear. Tak apa, nanti kita record lah. Kita record. Kita memang automatically dia record ni. Okey. So hari ni kita akan cerita berkenaan dengan produk sutra, iaitu Pure Essential Oil. Apa itu Essential Oil? Kebaikan Essential Oil, rahsia di sebalik kebaikan Essential Oil, kegunaan bagaimana nak gunakan Essential Oil, apa guideline ataupun cara penyimpanan Essential Oil. So dengar betul-betul, sebab hadiah hari ini agak kasar-kasar sikit. Orang Melaka panggil kasau dia punya hadiah dia. So hadiah semua ratus-ratus, tak ada main kecil-kecil anak punya. Adalah yang 5 tu saya bagi yang kecil anak, yang lain semua harga ratusan. Okey. Saya rasa semua dah tahu kita adalah pengeluar essential oil, iaitu Tropical Bio Essence. Okey. Okey, sorry. So definisi sutra. Okey, sebelum saya keluarkan produk sutra ni, ada nama lain produk ni tau. You all dengar betul-betul dengar betul-betul, takut ada yang saya tanyakan soalan tu ada melibatkan apa yang saya cakap, kemungkinan tak ada dalam note. So saya main cakap je, main saya tanya je Okey, sebelum pengeluaran sutra, iaitu pada tahun 2007-2008, saya ada keluarkan satu brand. Mula-mula sekali bukan sutra adalah brand, nama company sendiri, nama company sebelum Tropical Bio Essence iaitu Pure Tropical Essence. Itu nama company yang lama. Sebelum saya tukar, bila saya beli company daripada Melaka Biotech, saya tukar kepada Tropical Bio Essence. So ada jenama Pure Tropical Essence, masa tu ada 6 essential oil. After that, kita move, tukar lagi brand kepada jenama Citera, iaitu cerita berkenaan essential oil, cerita berkenaan dengan sutra lah. After that, tak boleh pergi juga, masa tu masih dalam research, saya tukar. Last kali masa saya dah keluar dalam Tropical Bio Essence, dah run sendiri Tropical Bio Essence, barulah saya bagi nama sutra. Mana datangnya sutra? Sutra ni saya ambil dia punya intipati dia adalah berdasarkan kepada integrasi dan kaitan di antara persekitaran dan minda, emosi dan fizikal. Maknanya body kita, minda, emosi, fizikal ni ada pada kita. Ada dalam diri kita, minda. Setiap hari kehidupan kita akan berlandaskan kepada minda, emosi, fizikal. Minda sangkut, emosi sangkut, automatically fizikal akan relax lah, dia akan tak stabil lah. So ketiga-tiga ni, minda, emosi, fizikal dipengaruhi oleh persekitaran. Itu yang kita panggil dia, the environment tu, dia akan berkait rapat dengan akan bertindak bala dengan emosi, minda dan fizikal akan bertindak bala dengan environment. That's why kita come up dengan produk sutra. Tapi kalau dari segi maksud sutra tu sendiri, kalau you tengok gambar kat sebelah tu, ini kain sutra. Kalau you tengok sendiri, maksud dia adalah, maknanya sutra ni terdiri daripada rantaian atau jalinan yang mengikat kukuh dan seimbang. So maksudnya saya nak relatekan perkataan sutra dengan produk sutra, maknanya adalah keseimbangan ataupun mengukuhkan emosi minda dan juga fizikal ni amat penting dalam kita respon kepada environment. Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, saya bagi lagi satu definisi paling mudah untuk sutra. Definisi sutra dalam cara paling mudah. Sutra adalah produk yang dicipta khas untuk mengimbangi minda, emosi dan fizikal akibat stres. Tengok gambar kat sebelah tu, stres kan? Akibat stres yang berlaku dalam kehidupan seharian. Siapa kata you tak stres? I think kalau contoh paling mudah, Dr. Helmi, I think nak pergi kerja daripada Durian Tunggal, Melaka nak ke Nilai. Everyday bangun pukul 7, korak pukul 7, maknanya dia punya kehidupan tu agak stres daripada pagi tu nak atur. Balikkan petang nak balik Melaka. Itu pun stres. So apa dibuat dalam kereta? Dengar radio, dengan apa, dengan wangi-wangian lah. Itu stres. Satu lagi stres yang bila you tak boleh tidur, menyebabkan you all tak boleh tidur malam.
disebabkan oleh pelbagai masalah. Tu stres. Jadi nampak tak, bilanya you tak boleh tidur, kita keluarkan produk yang ada yang boleh memudahkan you all tidur. Bila produk bila you all pening kepala, kita ada produk yang boleh memudahkan ataupun dipanggil melegakan you all punya sakit kepala. You all stres akibat sangat makan, kita ada produk yang untuk kurangkan makan, cabin free. Yang ada gout, kita ada produk anti gout. So nampak tak? Itu yang kita cuba cater. Maknanya kita cuba fokuskan kepada kita punya produk ni kepada ketiga-tiga tu tadi. Maknanya mengimbangi stres. So dalam berarti kata kita nak treat stres. Sutra nak treat stres dalam kehidupan seharian. Sebab kalau salah satu daripada minda, emosi, fizikal tak stabil, tak seimbang, of course bila minda down, kena ada KPI yang agak tinggi, minda down, so akan datang emosi akan terganggu punya. Serius, emosi akan terganggu. Okay? Okay, so bagaimana kita nak buat produk ni untuk mengatasi stres ni? Ada pelbagai, ada boleh makan ubat, boleh makan pil, kan? So dalam keadaan cerita kat sini, kita lebih mengutamakan bahan semula jadi. So iaitu bahan yang kita gunakan adalah minyak pati ataupun essential oil yang diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Boleh ingat? Kita cipta produk untuk atasi stres yang berlaku dalam kehidupan seharian, agar kita punya minda, emosi dan fizikal seimbang, tak terganggu. Jadi cara untuk kita ubati stres, kita gunakan essential oil atau aromaterapi, iaitu bahan natural yang diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Itulah sutra. Okey? Kalau ada soalan beritahu ya. Ada pertanyaan ke? Saya tak tengoklah chat kat sini. Okey. Tak apa, nanti saya jawab. Okey, sekarang kita tengok pula apa itu essential oil. Kalau tengok gambar kat sebelah tu, eucalyptus, rosemary, lavender lah. Ini adalah minyak-minyak pati yang you all selalu dengar, yang you all selalu nampak. Selalunya lavender lah. Lavender paling kerap yang biasa orang tahulah, essential oil. Sorry, ada gangguan sikit. Apa itu essential oil? Essential adalah pati yang beraroma. Pati yang beraroma, kebiasaannya dalam bentuk cecair. Okey, mudah meruap dan diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita ada juga pati yang beraroma. Okey, minyak adalah pati inilah, essential oil ni adalah minyak lah. Contohnya ada orang kata, kenapa kita tak panggil minyak kelapa sawit tu essential oil juga? Itu kita panggil vegetable oil. Sebab apa? Dia tak ada aroma. Betul? Dia cecair tapi tak ada aroma dan juga tak meruap. Essential oil dia letak sikit baru dah meruap. Dan diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, samalah kelapa sawit pun daripada tumbuh-tumbuhan, cuma beza dia tak beraroma, dia tak meruap. Okey? Okey, boleh faham? Apa itu essential oil? Adalah pati yang beraroma, kebiasaannya dalam bentuk cecair, mudah meruap dan diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Okey? Okey, ada lagi saya nak cerita kat sini. Apa itu essential oil? Tadi kita cerita definisi. Okey, kita tengok kehebatan essential oil ni sendiri. Mempunyai lebih daripada 40 juta trilion. Ini saintis yang beritahu. Even saya saintis pun mempunyai molekul fitokimia aktif dalam setitis. Setitis ni lebih kurang, kalau tengok dekat gambar tu, setitis tu lebih kurang dalam 0.05 ml. Dalam setitis minyak pati, dia mempunyai 40 juta trilion. Sedangkan manusia mempunyai 100 trilion sel. Okey. Oleh itu, satu drop dah mencukupi untuk cover satu badan manusia. Itu kat situ saya ada bagi dia punya rujukan lah. So kalau you all perhatikan, itu sebab kadang-kadang bila saya beritahu dekat orang, tak payah guna lama essential oil ni. You nak guna setengah jam cukup. Setengah jam sudah cukup untuk menggunakan essential oil. Sebab apa? Bila dia kata dekat dalam cerita ni, you mesti test you bau even tak sampai sistem, you buka botol you dah boleh bau essential oil tu sendiri. Dan bau yang masuk, apa yang you bau tu adalah molekul-molekul aktif yang meruap. Yang menyebabkan dia boleh berbau lah.
Itulah dia. Maknanya molekul fitokimia aktif ni adalah fitokimia yang mempunyai benefit. That's why bila kadang-kadang you bau lavender, you akan rasa tenang. You bau peppermint, you boleh hilang sakit kepala. Itulah dia punya magicnya essential oil. Dia ada lebih lanjut ceritanya, tapi saya tak nak cerita sebab terlampau panjang kalau nak cerita essential oil ni on detail. Dan dia juga mempunyai molekul yang molekul bersaiz yang sangat kecil, halus, kurang daripada 500 AMU. AMU ni adalah 500 AMU ni adalah atomic mass unit. Ini you tak tanya lah. Jadi apabila dia sangat kecil, ianya beraroma lah, maknanya mudah meruap. Kena angin sikit meruap, kena suhu rendah pun, suhu bilik pun dia dah meruap, sebab saiznya sangat, molekulnya sangat kecil. Berbanding dengan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa yang biasa, dia tak meruap sebab saiz molekul dia sangat besar, lebih daripada 500 atomic mass unit. Itu beza dia lah. Sebab dia sangat halus, sebab dia kata dia boleh masuk dalam you punya saluran pernafasan, masuk dalam darah. Lagi satu, dia adalah bersifat lipofilik, larut lemak. Kalau siapa belajar kimia, lipofilik maknanya cintakan lemak, lipofilik. So mudah. Jadi dia mudah memasuki lapisan blood brain barrier, brain dekat brain tissue. Jadi that's why dia mudah masuk dalam kita punya bahagian dipanggil apa nama, limbik, hypothalamus kan, pituitary gland, itu semualah dia akan bekerjasama. Jadi kalau you nak go detail benda tu, ada banyak, tapi cuma saya tak nak masuk lah benda tu. Bakteri dia akan lama. Okey, kebaikan essential oil. Ini kalau saya tekan, saya rasa you akan nampak. Saya sengaja tulis banyak-banyak kat sini, walaupun tapi saya tak payah cerita banyak sebuah lah. Antiviral, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anti-neurologic, anti-rheumatic, anti-spasmodic, anti-venom, anti-toxic, antidepressant, sedative, analgesic. Yang ini you boleh cari sendirilah. Ini kenapa dia tak keluar ni. Deodorizing, granulation stimulating. Kalau nak cerita satu ni panjang lah. Antiviral, antibacterial, antifungal you tahu, anti-inflammatory lah, anti-radang, anti-neurologic ni saya tak ingat apa. Rheumatic is untuk joining problem, anti-spasmodic untuk anti kekejangan, anti-venom untuk ni lah, venom lah untuk apa dia panggil tu, untuk bisa. Anti-toxic, okey, kena tahu. Antidepressant, sedative, ini nak bagi you khayal, relax, tenang-tenang. Analgesic untuk hilangkan ataupun sebagai penahan sakit. Hypertensive, hypotensive ni stress lah, over, tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Untuk improve digestive system. Expectorant ni adalah untuk keluarkan mucus. Deodorizing untuk buang, untuk remove bad odor. Granulation stimulating ni untuk selalunya ubah untuk selulan ni. Circulatory stimulating untuk improve blood circulation. Diuretic untuk buang lebihan air dalam badan. Yes. Okey. Okey. Okey, itulah dia dia punya tu. Okey, kita nak tengok pula. Sorry, ada soalan ke? Ada soalan Okey. Kejap saya ada ni nama Zara. Okey Zara, ayah ada kelas ya. Okey. Ada ni sekejap. Okey, sekarang kita tengok pula kepada apa dia panggil asal usul minyak pati. Mana datang minyak pati ni? Kita duk cerita minyak pati, dan apa, daripada mana datang asal usulnya minyak pati ni? Kita tengok kat sini. Okey, secara komersialnya terdapat 300 jenis minyak telah dikomersialkan di seluruh dunia. So ada banyak lah, ada banyak jenis minyak yang kat dalam sutra pun yang you all tahu pun kita ada dalam 13 hingga 18 minyak pati tadi. And then kehadiran minyak pati ini juga memberi kelebihan atau kebaikan sendiri kepada tumbuhan itu sendiri. Itu untuk kemandirian, persaingan dan juga untuk pembiakan. Kan? Nanti saya cerita macam mana dia boleh, apa yang dimasukkan dengan kemandirian, persaingan dan pembiakan. Jadi pusing-pusing ini sendirilah yang digunakan oleh manusia. Dia diadaptasikan penggunaan essential oil ini tadi untuk digunakan
dalam kehidupan seharian kita. So antara bahagian tumbuhan yang digunakan untuk penghasilan minyak pati ni adalah akar, kayu, kulit, daun, bunga, buah dan biji lah. So kat sini kita lagi kan saya akan terangkan akar, sebab apa ada minyak pati dalam akar, dan jenis-jenis tumbuhan ataupun tumbuhan yang ada minyak pati dalam akar dia kan. So, kalau tengok gambar kat sini, ini antara contoh akar yang kita ada lah, ataupun rhizome dia panggil, iaitu kunyit. Yang tengah tu vetiver ataupun akar wangi. Kita tak ada kat sini, kebanyakannya ada dekat Haiti dan juga daripada Indonesia, pengeluar utama dia. Dan kita ada ginger ataupun halia. Okey, kalau kita tengok minyak, apa fungsi akar kepada pokok-pokok ni, dia berfungsi untuk menyerap bahan mineral dan air ke dalam tisu tumbuhan untuk kestabilan pokok tu sendiri. Okey. Bagaimanapun disebabkan disebabkan akar ni terdapat dalam tanah, dia kena ada spesifik sistem pertahanan yang untuk disebabkan dia terdedah kepada serangan ulat, kumbang dan serangga, jadi dia perlukan ada satu sistem pertahanan. Jadi sistem pertahanan ni digalas oleh minyak pati atau essential oil yang terdapat dalam akar ni, di mana ianya bertindak untuk membantu melindungi dari keretakan tisu yang lembut sekaligus memaksimalkan penyerapan, kat sini terdapat memaksimalkan penyerapan bahan mineral dan air ke dalam tisu tadi. That's why kalau you all beli, cuba you all beli kunyit, beli halia, rosak tak? Sebab dia dekat dalam tanah tau. Cuba kalau you letak daging, letak apa dalam tanah, mesti sekejap dah rosak kan. Tapi tengok pokok ni, Tuhan jadikan dia duduk dalam tanah, tapi dia masih cantik lagi dia punya dia punya rupa dia kan, dia tak rosak kan. Jadi kat situ datangnya essential oil yang bertindak menahan daripada serangan kulat, kuman dan serangga. That's why, ataupun daripada bakteria ataupun mikrob, whatever lah yang boleh menyebabkan kerosakan. That's why kedua minyak ni, minyak daripada kunyit dan juga minyak daripada ginger ni sangat strong sebagai antibakteria, antifungal, anti serangga juga. Itulah kebaikan dia. Okay. And then tengok kat sini pula, ni adalah daripada kayu-kayuan. Kat sebelah sekali kita tengok ada sekejap. Salam. Nak tidur ya. Okey. Bye-bye. Sorry. Bye-bye. Okey, kita ada kayu gaharu. Yang tengah tu kita ada cendana ataupun sandalwood. Dan yang sebelah kanan sekali tu adalah dipanggil cypress, cypress pula, cedarwood. Daripada cedarwood. Okey, kalau tengok dalam kayu ni pula, minyak pati dalam kayu, dalam teras ni, dalam ranting bertindak melindungi serangan kumbang dan serangga agar pokok tidak reput dan mati. Jadi contoh kat sini kat sini saya letak lagi frankincense ataupun myrrh ni, yang tak ada kat atas ni lah, tak kisahlah frankincense ke myrrh ke gaharu, sandalwood, dia automatically bila contoh kalau kayu tu ditetak, kayu itu pokoknya luka ke apa, automatically dia akan mengeluarkan resin. Resin tu macam bentuk essential oil tapi dalam bentuk macam damar. Dia akan keluarkan resin untuk melindungi kayu tu daripada retak ataupun kayu tu daripada serangan musuh. Sebab kalau berlubang, cuba tengok pokok-pokok yang berlubang yang tak ada essential oil ataupun dia tak ada resin dia akan buruk kan dalam tu. Jadi fungsi resin ataupun essential oil di dalam kayu-kayuan ni tadi adalah untuk melindungi lah daripada serangan-serangan bakteria, serangan kumbang kan. Perasan tak sekarang sebelum-sebelum ni ada orang yang tanam kayu gaharu ni, yang tanam after dah 7 tahun tu dia akan suntikkan dengan fungus. Fungus ni dia orang kata dia sebagai intruder lah. So bila dia inject fungus dekat pokok kayu gaharu ni, so automatically gaharu ni tadi akan keluarkan resin. That's why banyak orang yang tanam secara secara meluas ni, so dia akan pada umur yang 5 ke 6 tahun dia akan injectkan dengan fungus tu. Kalau nak tunggu secara semula jadi agak lambat lah, umur 25 tahun, 30 tahun. Tapi sekarang ni kalau yang tanaman punya ataupun yang ditanam secara ladang ni, itulah teknik digunakan. Dia menggunakan fungus
yang ditebuk pada lubang sebagai intruder. So automatically body ataupun tumbuhan sendiri akan keluarkan resin untuk melindungi kayu tadi ataupun dia punya batang dia lah. And then kita ada juga daripada daun, daripada daun. Contoh kat sini kita ada eucalyptus, kita ada lemongrass, kita ada cinnamon. Ini daun-daun. Sebab apa daun? Sebab apa ada essential dekat daun? Sebab daun tu penting dalam proses fotosintesis. Jadi untuk mendapatkan fotosintesis yang sempurna, daun dia perlu ada luas permukaan yang besar. Jadi dia boleh melakukan proses fotosintesis. That's why adanya minyak pati dekat dalam daun tadi, dia nak melindungi daripada daun-daunnya dimakan oleh ataupun daripada serangga mikrob dan kulat juga, ataupun dimakan oleh serangga. So dia akan keluarkan minyak pati. Jadi apabila minyak pati berada di permukaan daun, kuranglah serangan daripada mikrob dan juga kulat. Automatically dia akan memelihara apa dia panggil luas permukaan daun. So automatically proses fotosintesis akan berlaku dengan sempurna. Okay. That's why minyak-minyak ni semua kebanyakannya dia mempunyai sifat anti-mikrob, anti-fungal kan. Okey, dan kita juga ada bunga. Boleh tengok bunga. Bunga berfungsi hanya satu saja, tujuan essential oil dalam dia adalah untuk pendebungaan. Ada juga bunga yang berevolusi dengan mengeluarkan bau hormon iaitu feromon. Contoh-contoh minyak yang ada macam umpama hormon ni adalah contohnya adalah minyak daripada bunga apa dia panggil yang tengah ni, bunga melo, dan juga bunga, kalau siapa tahu bunga harun sunar malam tu, Polyanthus tuberosa tu, yang itu pun dia ada kandungan umpama hormon yang tinggi lah. That's why banyak orang gunakan perfume essential oil daripada bunga ni, terutamanya rose dan jasmine, dia gunakan dalam perfume. Macam dalam sutra kita ada guna, sekarang ni kita ada minyak rose, kita ada minyak jasmine. Dan daripada cempaka tu kita bergunakan dalam produk-produk macam shower gel dan juga multipurpose spray. Okey, yang terakhir sekali ada daripada buah dan biji. Terdapat dalam kulit buah, limau dan beri terutamanya lah. So dia limau, beri ni dia ada aroma dia juga dan fungsi dia lah untuk menarik haiwan pemakannya untuk tujuan penyebaran biji benih. Okey. So inilah that's why kalau kita extract minyak daripada lemon, daripada citrus lah, kita dapatkan minyak dia daripada kulit dia sendiri. Dia tak ambil daripada bijinya. Kecuali juniper berry yang memang daripada berry dia lah. Ini saya cakap tadi, fungsi essential oil kepada tumbuhan itu sendiri adalah untuk kemandirian, untuk untuk pertumbuhan ataupun persebaran, untuk pembiakan, dan juga untuk dia punya sistem pertahanan. Okey. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan? Ada chat, ada satu saya tengok, commercial. Okey. Saya teruskan lagi kita tengok pula, sebab saya kena laju sebab slide ada banyak bagaimana pula essential oil dihasilkan. Kalau kita tengok kat sini ada beberapa cara dihasilkan. Ada banyak cara, tapi kita gunakan teknik, saya akan terangkan dua teknik yang biasa digunakan dalam penghasilan essential oil yang kita buat, yang Tropical Bio SM buat. Ada tiga tapi saya terangkan dua lah, yang biasa, yang komersial lah. Yang pertamanya adalah hydrodistillation ataupun penyulingan air. Hydrodistillation. Distillation adalah penyulingan. Patutnya saya jarakkan sikit tapi tak apa. Hydro, air, distillation adalah penyulingan. Jadi adalah penyulingan air. Contoh kat sini. Kalau kita tengok dekat sini, gambar ni ada bergerak dia. So kalau kita tengok, dia nampak tak yang dalam warna biru yang ada api kat bawah dia tu? Ini adalah dia punya vessel, alambik lah dia panggil. So kat dalam teknik hydrodistillation adalah umpama kita rebus. Macam mana kita merebus ubi, kita merebus apa sajalah. Jadi rebus lah, teknik rebusan. Cuma kita panggil hydro lah, penyulingan. Sebab apa kita panggil penyulingan? Apabila
rebusan tadi dia akan mengeluarkan wap kan. Bahan mentah contohnya serai. Serai itu dia ada aroma, okey. Dia ada aromatik dekat daun dia. So apabila direndam, direbus di dalam air, bahan essential oil yang terdapat dalam daun akan volatile, dia akan kena heat dia akan volatile. Bersama-sama dengan akan meruap bersama-sama dengan wap air. So dia akan masuk dalam alambik ni ataupun dalam dia panggil refrigerator ataupun dipanggil untuk proses kondensasi. So dia akan masuk, tengok saya punya cursor ni nampak tak? Dekat kondensasi tu dia tengok. So apabila wap tu masuk dalam kondensasi akan berlakunya condensation proses, iaitu daripada wap, proses pertukaran wap kepada cecair, bukan air ke cecair, sebab dia ada menyebabkan lain lah. Cecair daripada wap kepada cecair dia panggil kondensasi. So apabila wap dah tukar jadi kepada cecair, dia akan masuk ke dalam essential tu tadi dia panggil tu. Jadi akan dia masuk dalam bekas collection dia tadi. So akan ada essential oil, akan ada hydrosol. Disebabkan essential oil ni ketumpatan dia lebih rendah daripada air, maka dia akan berada di lapisan atas. Lapisan atas. Jadi itulah yang kita akan ambil, minyak pati kita akan ambil. Hydrosol kita masih boleh gunakan. Sebab sekarang ni orang dah banyak guna, dah mulakan balik. Macam kita memang kita gunalah. Sebab hydrosol ada dalam bentuk, contoh kalau you tahu fluoro water macam rose water, itu hydrosol adalah hasil ataupun panggil byproduct daripada penghasil essential oil. Fluoro water macam lavender water, rosemary water, rose water, itu semua byproduct selesai setelah dia ambil dari essential oil tadi. Okey, boleh faham hydrolyzation adalah teknik rebusan atau penyulingan dia panggil. Okey, ada satu lagi bagaimana essential oil dihasilkan adalah menggunakan steam distillation. Steam distillation ni yang kita pun sama kita boleh buat ialah tadi kalau kita rebus, sekarang ni kita alirkan steam daripada luar. Maknanya kita ada boiler yang kita hasilkan steam. Proses yang sama berlaku kalau tengok kat kawasan kuning tu. Kawasan kuning tu adalah kawasan bahan mentah lah, terdapatnya bahan mentah. Jadi apabila wap masuk ke dalam bahan mentah, dia essential oil yang meruap yang volatile tadi akan masuk bersama-sama dengan wap, sebuah steam tu kan. Dia akan masuk dalam kondenser, berlaku proses yang sama kondensasi, berlakunya proses kondensasi dan akan berlakunya proses separation tadilah antara air dan minyak, air dan hidrosol. Minyak dan hidrosol. Minyak kita collect, hidrosol kita akan collect. So ini adalah dua teknik. Ada lagi teknik yang lain. Contohnya kita pakai chemical, iaitu kita pakai solvent extraction. Kita pakai apa dipanggil supercritical carbon dioxide punya extraction. Kita pakai, ada dulu teknik yang lama kita pakai glycolic ataupun glycolic extraction. Kita pakai glycerol extraction. So ada banyak teknik yang itu kalau you belajar. Tapi yang saya concernkan adalah dua ini saja. Sebab yang lain-lain tu kita tak gunalah. Okey, kekuatan essential oil. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Kekuatan essential oil itu sendiri, mana datangnya kekuatan essential oil? Kalau kita tengok kat mana kehebatan essential oil, mana datangnya essential oil ni tadi? Okey. Terletak pada kandungan fitokimia. Kandungan fitokimia. Iaitu fitokimia adalah kimia tumbuhan lah. So janganlah risau sangat pada kimia. Sebab ada orang kata tanpa bahan kimia. Tapi apabila kita spell out ataupun kita beritahu dalam keadaan macam ni, kita ada banyak. Kalau tengok kat belakang tu ada compound hidrokarbon. Itu semua adalah compound essential oil. Karbon CH3 lah, O double up tu semualah. Itu adalah kimia kandungan fitokimia. Yang mana dia setiap kandungan fitokimia dia mempunyai dia adalah kompleks sebatian yang mudah meruap dan mempunyai pelbagai fungsi. Dua komponen utama yang terdapat dalam minyak pati ni adalah monoterpin ataupun monoterpinoid dan juga sesquiterpene ataupun sesquiterpenoid. Ini adalah sekejap. Siapa tanya tadi? Ada tak apa guys, saya jawab Sorry. So ini adalah nama kumpulan
kimia. Sebab dalam kumpulan tu ada banyak lagi So monoterpin ataupun monoterpenoid, sesquiterpene atau sesquiterpenoid. Maknanya ada kumpulan terpin terpenoid iaitu karbon 10 lah karbon 10. Jadi disebabkan dia mempunyai rantaian karbon yang ada 10 atau 15, jadi dia punya ikatan tu dia mudah meruap. Itu disebabkan dia sangat efektif, sangat beraroma. Sebab dia mudah meruap. Berbanding dengan minyak sawit ataupun minyak kelapa yang mempunyai rantaian fatty acid yang sangat panjang, sangat stabil, jadi tidak ada masalah kalau kena pada suhu kena pada haba sebab dia takkan meruap. Dia lambat meruap, bukan takkan meruap tapi lambat meruap. Okey. So ingat kekuatan essential oil terletak kepada kandungan fitokimia dia. Macam saya cakap tadi, dalam satu titis minyak pati ataupun essential oil ada 40 juta trilion molekul. Okey, boleh ingat ada 7 molekul. Badan manusia ada 100 trilion. Jadi dalam satu drop sudah mencukupi untuk satu badan manusia. Tadi tak perlu banyak. Dengan hidu pada botol pun dia dah boleh rasa dia punya khasiat, dia punya kesan. Apatah lagi kalau kita sapu ataupun kita masak. So ini tadi dia ada sebatian meruap dan terdapat dua kumpulan utama iaitu monoterpin, terpenoid, iaitu monoterpin dan sesquiterpene. Monoterpin karbon 10, sesquiterpene karbon 15. Okey. Kita tengok, ini saya dah cut short banyak sangat. Saya tak nak cerita pasal bahan kimia banyak sangat. Saya kira basic saja dalam terpin ataupun terpenoid atau sesquiterpenoid. Ini adalah antara kumpulan-kumpulan utama kandungan kimia, fitokimia terdapat dalam essential oil. Yang pertamanya adalah ester. Nama ester. Ester ni adalah bersifat fungicidal ataupun sedatif. Nak tahu ester ni senangnya, dia bau manis. Dia bau manis. That's why kalau orang cerita pasal lavender, dia panggil sweet floral. Dia ada rasa manis, ada bau manis dia tau. Ester. And then fruity aroma lah, berbau buah-buahan. Jadi kalau you tengok bau mangga ke bau apa, tu dia ada ester yang banyak lah. Tapi kalau dalam essential oil ada kumpulan-kumpulan tertentu. Kita tengok kat sini, ini adalah granil acetate. Granil acetate ni adalah kompaun ester yang terdapat di dalam bunga ros dan juga geranium. Granil acetate. Hasil, kalau nanti kita lanjut, dia terhasil daripada geraniol. Geraniol ni terhasil daripada monoterpin tadi itulah. So ada yang membezakan kumpulan berfungsi dia yang tadi tu, yang saya cerita tadi tu, yang dalam bulatan merah tu. Itu kumpulan berfungsi dia. Saya tak payah hafal benda ni, cukup sekadar you all pernah dengar. Saya suka you all tahu dan pernah dengar. Kalau orang tanya, tak payah hafal. Tak payah hafal. Linalil acetate. Ini satu lagi yang terdapat dalam bergamot dan juga di dalam lavender. That's why kalau bau bergamot ni kadang bau manis. Sekejap Rafiza tanya apa Rafiza? Apa beza rose auto dengan rose biasa? Oh, rose auto, rose biasa. Actually rose auto ni adalah rose yang dia dalam tanya ni. Teknik penghasilan rose auto adalah menggunakan distillation lah. Satu lagi dipanggil rose absolute. Rose absolute ni menggunakan bahan kimia hasil dari, contohnya first extraction daripada menggunakan bahan kimia dipanggil hexane. Daripada hexane dia akan menghasilkan dia redistill lagi, akan menggunakan alkohol menghasilkan absolute. So rose auto yang kita gunakannya ini adalah hasil daripada penyulingan rose, dia panggil Damask rose ataupun rose Damascena. Rose yang terdapat daripada Bulgaria contohnya. Rose yang terdapat pada dia spesies yang sama. Contoh kalau kita panggil rose Bulgaria, ada orang panggil rose Morocco, ada yang panggil rose Turki, Iran rose. Itu semua kalau hasil daripada apa dia panggil penyulingan, itu kita panggil rose auto lah. Rose boleh faham Yes. Dayang dah. Saya rasa Dayang dah banyak kali masuk kelas saya ni, dia tahu. Okey. Nanti kita kalau ada apa raise hand je. Okey, saya faham. Boleh. Okey. Yang sorry.
Yang seterusnya, ingat ni kumpulan ester. Satu lagi kumpulan aldehyde. Aldehyde. Aldehyde ni dia bau lemon scented dipanggil. Ada untuk calming effect, ada antiseptik dan juga bersifat insect repellent di kumpulan aldehyde. Kumpulan aldehyde ni contoh senang sekali saya cakap. Bila dia cakap lemon scented oil, maknanya ada dalam lemon, ada dalam citrus, ada dalam lemongrass, ada dalam citronella. Whatever essential oil yang ada lemony smell, adalah aldehyde tu. Contoh kat sini kita ada cinnamaldehyde. Okey, sorry. Ni ada cinnamaldehyde. You agak-agak daripada apa? Cinnamaldehyde. Of course, ni adalah daripada cinnamon. Nama pun cinnamal kan? Cinnamaldehyde. Ni adalah kompaun utama yang terdapat dalam cinnamon. Jadi, cinnamon ni dia bersifat antiseptik. Kalau you bau sikit, dia sangat calming. Kalau you bau banyak, you akan pening. Dan dia boleh juga dicampurkan dengan bahan yang lain, sangat efektif sebagai insect repellent. Dan kita ada kita ada satu lagi dipanggil citral. Kita panggil citral. Citral ni terdapat dalam lemon verbena, terdapat dalam lemongrass. Ini adalah kompon-kompon. That's why tadi kalau you all nak buat insect repellent, you all boleh campur lemon verbena, campur dengan lemongrass, campur dengan cinnamon. Boleh menghasilkan insect repellent yang sangat efektif. Inilah cara saya study essential oil sebelum sesuatu produk dihasilkan. Contoh macam cakap itu, saya cerita pasal gout, bagaimana kita kaji kekuatan tumbuh-tumbuhan, kita kaji kekuatan compound yang terdapat dalam sesuatu essential oil kan. Kalau sebelum ni untuk tahu apa dia panggil, untuk tahu compound, saya kena hantar luar. Sekarang ni saya ada beli 2 jenis mesin, harga lebih kurang dalam 300,000, 2 mesin, GCMS dan juga HPLC. Ini adalah untuk menentukan compound yang terdapat di dalam essential oil. So bila dah ada mesin sendiri, you dah boleh main-main, senang, lagi best, lagi senang, lagi cepat result dia. Ada tanya lagi ke? Okey. Yes, King Hua. GC, yes, kita akan keluar. Kita dapat ni dah mudah kalau nak keluar. Kita ada GC, senang. Kita pun tengah buat lab kita. InsyaAllah nanti dalam pertengahan tahun kita akan operate lah. Tapi sekarang kita tengah siapkan beberapa perkara yang lain. Okey, itu hal di tropical bioessence. Okey, sekarang kita ada diester, kita ada aldehyde, kita ada alkohol. Dulu alkohol ni memainkan satu dipanggil sensitivity kepada terutamanya umat Islam lah. Bila kita cakap dalam essential oil ada alkohol, dia agak benda tu agak sensitif sebenarnya. Padahal ini adalah alkohol yang terdapat di dalam secara semula, bukan yang hasil menggunakan ataupun dipanggil menggunakan satu proses lain seperti penapaian ataupun fermentation. Yang ini memang ada dalam tu. Ianya bersifat antiseptik dan antiviral, anti-inflammatory, dan baunya sangat uplifting. Sangat uplifting, maknanya boleh sangat refresh lah. So contoh kompoun yang ada alkohol, kemudian OH tu OH tu adalah alkohol lah, adalah linalol. Linalol ni ada kat mana dapatnya? Selalunya terdapat dalam buah-buahan citrus. Citrus, contohnya kat sini kita ada lemon, kita ada sweet orange. Sweet orange sangat tinggi dengan linalol. Ada lebih daripada 50% linalol di dalam sweet orange. That's why kalau you all ada kulit merah-merah, okay, kulit merah-merah, you makan orange, kulit tu yang ambil you tekankan, dia akan keluar essential oil kan. You sapu-sapu kat kulit. Okay, sebab dia ada essential oil dia sendiri, so you boleh sapu dekat kulit. This is the cheapest way kalau you kata you kena ada masalah apa nama dia panggil, ada rashes ke ataupun ada masalah kat kulit lah yang menyebabkan dia boleh bertindak sebagai antiseptik, you pakai kulit orange tu, dimakan orange you sapukan dekat ni. Dan satu lagi best ni, kulit orange ni dia wangi so sangat uplifting. This is paling aromaterapi paling
paling mudah. Kalau you all tak ada essential oil. So pergi pasar raya beli je lemon. Beli orange. This is the best way lah. And then kita ada citronellol. Agak-agak citronellol daripada apa? Gula alkohol. You all tahu mesti daripada citronella lah. Ini yang paling banyak lah. Citronellol terdapat dalam citronella. Citronella yang ni beza citronella, ada orang ingat citronella dengan lemongrass sama. Tak, dia lain. Baunya lain. Pokoknya ada sedikit bezaan pada batang yang warna merah tu. Dah bau dia totally different. Lemongrass dan juga citronella, yang wangi. Tapi sangat berkesan sebagai anti insect repellent. Okay, sekejap. Ada orang tanya tadi kan. Oh, sorry. Siapa tanya? Serai wangi. Ya, serai wangi. Okay, cepat. Thank you, cepat. Okay. Dan kita ada, sorry, saya dah keluarkan dulu pula konstituen kimia yang terakhir adalah keton. Keton nama keton ni memang glamour since saya buat kelas dulu, keton ni sangat glamour. Dia sangat terkenal sebagai expectorant ataupun mengeluarkan mucus, ease congestion ataupun aid the flow of mucus yang terdapat dalam saluran pernafasan. Dia mempunyai circulatory effect yang sangat bagus sebagai wound healing juga. But some are toxic. You kena ingat some are toxic. Tapi kita tak guna dalam produk sutra, kita tak guna keton yang daripada tumbuhan yang ada sekarang. Contohnya kita daripada pokok, kita tak ada pokok tu lah. Kat sini bahan yang dipanggil tujon, kita tak ada dekat Malaysia. Kita tak pakai pun dalam sutra. Cuma keton ni ada juga yang terdapat dalam, contoh kat sini adalah kavon. Ini ada contoh bahan. Kalau kumpulan berfungsi dia tu ada single oxygen pada double bond tu. Kavon terdapat dalam spearmint dan juga dill. Dan juga kalau tengok kat situ menthol yang terdapat dalam peppermint. Perasan tak kalau peppermint dia ada menthol dalam kumpulan alkohol, dia ada menthol dalam kumpulan keton. Jadi ianya sangat sesuai untuk improve respiratory problem. Kalau ada masalah dekat respiratory problem, you boleh pakai spearmint, you boleh pakai peppermint. Ada orang tanya lagi. Serai makan, lemongrass, serai wangi, citronella. Ya. Okey. Apa ni? Okey. Okey habis kat situ untuk kimia. Untuk kimia punya ni lah. Okey. Then saya akan teruskan cepat je sebab saya ada banyak slide lagi ni untuk produk. Okey, sekarang kita tengok panduan penggunaan dan penyimpanan essential oil. Ini sangat penting. Kenapa? Saya tahu dekat luar sana ada banyak cara penggunaan yang essential oil. Saya tak nak komen yang tu sebab terlalu banyak orang ni kan. Tapi saya kalau dalam produk sutra, saya stresskan on beberapa perkara dan hopefully you all boleh fulfill benda tu lah. Boleh follow. So be careful, safety first. Even you all rasa macam tak sensitif pada oil tu, tapi you all kena menggunakan dalam perhatian lah. Dalam hati-hati. Panduan penggunaan. Kalau kat sini kita tengok, first kali saya selalu advise jangan makan atau minum essential oil. Please. Walaupun saya tahu ada yang boleh minum macam contoh macam lemon apa semua. Tetapi apa sebab saya tak bagi adalah sebab essential oil dia mempunyai kandungan atas batas fisikimia yang sangat tinggi. Macam kita kata tadi kan. Umpama, contoh kalau you all buat minyak serai. Minyak serai dia perlukan 150 kilo bahan mentah untuk menghasilkan 1 kilo minyak pati. So bersamaan dengan apa? You boleh kira tak? 150 bahagi dengan tu berapa? So, dan you kali dengan drop. You bahagi dengan drop. Contohnya, maksudnya, satu drop mewakili berapa kilo serai. Ataupun berapa gram serai. That's why kadang saya takut nak bagi orang minum atau makan. Sebab kita tak tahu berapa banyak.
dia boleh tak control the droppers of satu titik tu. Kalau you pakai insert dropper okey, tapi kalau you pakai macam essential oil sekarang ni, kalau you titiskan, dia apa dia panggil, dia punya titisan tu laju kan. Contoh, jap saya contoh kat sini. Ni ada minyak kayu manis kalau minyak kayu manis ni, kalau you all tuang, kalau you all boleh kontrol 1 2 kalau dia macam tu laju kan, saya risau you all tak boleh kontrol, and then you all minum dalam satu cawan, bayangkan yang masuk dalam perut you all tu macam mana. Kan, that's why saya seboleh-boleh saya avoid bagi orang minum. Walaupun ada orang yang kadang soalan dia memaksa saya untuk bagi dia minum, saya takkan bagi. You buatlah macam mana pun, saya takkan bagi. Brand lain nak buat tu saya tak ada masalah, itu dia punya masalah, saya tak kisahlah. Tapi untuk sutra saya avoid untuk minum, sangat-sangat saya avoid. Sebab kita tak tahu bila you all makan, and then you tak tahu body condition you hari tu macam mana, you all tak tahu ada tak you all ambil ubat ke apa, ubat daripada doktor ke kan. Dia mungkin ada reaction dengan ubat-ubat yang you all ambil. So apabila you all ambil tu, nanti dia berinteraksi, makin teruk pula dalaman. Jadi itu yang orang kata sangat merisaukan saya lah bab tu. Jadi dapatkan nasihat pakar. So bila dia cakap dapatkan nasihat pakar tu, terus dia tanya saya. Saya seboleh mungkin saya akan avoid, saya takkan bagi minum atau makan. Okey. Satu lagi, panduan penggunaan. Ini adalah kepada orang perempuan yang hamil lah. Penggunaan ketika hamil. Bagaimanapun saya tulis kat situ, no hard and fast rule. Maksudnya, is depend pada individu tu sendiri. Depend pada individu tu sendiri. Kalau boleh, elakkan penggunaan pada first trimester, maknanya 3 bulan pertama. Sebab saya ada ini saya punya live staff saya sendirilah, staff saya sendiri, dia tak tahu yang dia mengandung. Dia mengandung tapi dia tak beritahu saya. 2 kali dia mengandung dan dia buat kerja on essential oil filling, labeling, mixing apa semua. 2 kali dia buat, 2 kali dia mengandung, 2 kali dia gugur. Because of dia tak boleh tahan first trimester tu. That's why apabila saya tahu dia mengandung kali yang ke-3 tu, saya alihkan dia daripada buat mixing atau blending. Saya bagi dia hanya untuk labeling dan juga boxing saja. So dan benda tu alhamdulillah lah dia dapat baby dia tu. Jadi saya kata avoid. Kalau you all ada first trimester, jangan guna dululah. Ataupun kalau you nak guna, you all guna half lah. Half daripada dosage dia. Maknanya kalau guna 1 drop, you guna setengah drop. Umpamanya macam itulah. Elakkan memakan atau minum EO ketika hamil dan penyusunan bayi. Of course, you tak boleh. Masa lactation, you janganlah makan essential oil. Ataupun minumlah. Dan kalau you nak guna untuk urutan, ini kita cerita after dah masuk fasa kedua, fasa ketiga. So kalau you nak gunakan minyak urutan ni, gunakan dos yang separuh daripada dos biasa. Contohnya kalau kita dah ada massage oil captivating, in case you all takut, you all boleh dilutekan another 30 ml. Sebab tu dah 30 ml, you dilutekan lagi another 30 ml, you pakai. Tapi ada orang, macam cakap tadi, no hard and fast rule, ada orang dia tak ada masalah pakai selepas trimester yang pertama tu. So dia boleh pakai, tak ada masalah. Itu sebab cakap tadi no hard and fast rule, you boleh test. Sebab ada orang yang nak pakai, contoh dia nak pakai untuk hilangkan, dia nak prevent daripada cellulite after dia after dia bersalin nanti. So dia pakailah minyak-minyak yang ada rosemary, minyak yang ada patchouli kan, apa lagi yang ada dalam tu. Jadi itulah yang digunakan untuk massage. Ada orang tak ada masalah sebab bagi orang, ketika orang yang mengandung ketika ni, dia macam dia bukan diri dia yang sebenar sebelum tu lah. Perubahan hormon, perubahan emosi, mood. So itu semua nak kena cater lah. Boleh Dan satu lagi, dalam satu keadaan amat jelas dan perlu mengelakkan penggunaan minyak pati jika ada mempunyai sejarah keguguran, pendarahan, sawan, masalah jantung, kencing manis, darah beku, thyroid, penyakit hati dan buah pinggang. Ini semua adalah kesan-kesan
kalau mungkin ada berlaku bila you all ada masalah yang macam ni, masalah jantung umpamanya, masalah sawan, itu yang you kena tengok minyak apa yang nak guna. Jangan sebarang guna. Takut ada reaction yang lebih teruk selepas tu. Okey. Okey, satu lagi panduan penggunaan. Elakkan penggunaan phototoxic oil, 100% pure. Kalau you tengok gambar kat sebelah tu, itu adalah phototoxic oil. Contohnya adalah daripada lemon, daripada maknanya phototoxic oil ni ada daripada citrus lah, daripada citrus. Lemon, orange, bergamot, apa lagi? Mandarin, itu adalah minyak-minyak yang dipanggil phototoxic, yang mengandungi furanokumarin, yang bertindak bala dengan cahaya UV dan boleh menyebabkan kerengsaan pada kulit, severe redness, darkening of skin, edema, swelling, in some cases blistering. Ini adalah umpamanya you pakai yang pure, you ambil lemon, you sapu, ambil lemon, sapu kat kulit, konon-konon nak sunbathing. Lepas tu you pergi terus keluar rumah berjemur. Umpamanya you all macam dia akan masak di kulit tu lah. That's why kalau you all nak pakai yang pure essential oil dekat rumah, nak pakai juga, nak sapu, nak gunalah dalam bentuk pure, tapi kita orang tak adalah guna bagi pure, guna direct pada kulit. Tapi in case you all nak guna juga, in case ni, so elakkan benda macam ni. Maknanya you all tak boleh tak boleh keluar rumah serta-merta selepas menggunakan minyak yang mempunyai phototoxic ni, yang bercirikan phototoxic ni. Tak takut jadi benda-benda yang tadi tu, severe redness lah, darkening of skin lah, edema lah, itu semua kita tak nak. Ingat penggunaan phytotoxic, minyak, kebanyakan minyak daripada citrus. And then ada juga lagi, elakkan penggunaan sesiapa yang punya tekanan darah tinggi, make sure jangan guna minyak-minyak yang sangat uplifting. Contohnya kat sini ada hyssop, rosemary, dalam bentuk pure tau, sage, sebab sage ni mengandungi tujon ni jadi thyme, mengenai hypertensive, increase blood pressure. Jadi ini adalah minyak-minyak yang tak boleh gunakan. Alhamdulillah dalam sutra kita tak guna, ada minyak rosemary kita guna, tapi bukan dalam keadaan dalam massage oil tu kita tak guna dia 100% pure. Jadi kalau you all ada darah tinggi, you all boleh guna minyak-minyak yang berasaskan bunga-bunga. Contohnya lavender, yilang-yilang, geranium, apa lagi minyak yang relaxing lah, orange, itu semua yang boleh menurunkan tekanan darah tinggi anda. So bila you are stress, that's why tadi bila tanda dia kata, wah darah aku naik, okay. So gunakan minyak yang relaxing, yang tak uplifting sangat lah, yang tak meningkatkan lagi tekanan darah makin tinggi. Okay. And then untuk baby pula, untuk bayi dan kanak-kanak di bawah 2 tahun, sila gunakan dalam dos yang rendah, iaitu setengah daripada dos orang dewasa. Banyak orang tanya saya, kadang-kadang baby 2 tahun ni boleh pakai ni tak? Okey, dia sebenarnya ni saya bagi ayat yang general lah untuk bawah 2 tahun. Tapi sebenarnya 6 bulan pertama tu kalau boleh baby, kalau nak pakai jangan pakai 100% pure ataupun you guna, kalau contoh kita sutra dah ada minyak captivating tadi tu, you dilute sikit lagi lah supaya tak terlalu kuat. Itu sebab dalam Little Zara yang saya buat tu, Little Zara untuk baby tu, itu automatically daripada baby newborn sampailah ke kanak-kanak, sampai ke children ataupun mak bapak pun boleh pakai untuk memelihara kulit, untuk moisturizing, untuk elak kembung, untuk mudahkan tidur dalam Little Zara tu. Okey. Okey, habis setakat tu, sebelum saya nak masuk dalam apa dia panggil, ada soalan sebelum saya nak masuk dalam kita dah 40 lebih minit. Sebelum saya nak masuk dalam setiap produk pure essential oil sutra, ada siapa nak rehat sekejap 5 minit ke, nak minum air ke? Saya bagi rehat sekejap 2-3 minit. Boleh beritahu saya kat sini, saya bagi tempoh sekejap. Kalau nak tanya soalan boleh tanya. Dah bawa air, okey, terbaik.
Okay. Mira Rashid. Apa beza pure essential oil dengan 100% pure essential oil? Okay, dia samalah. Sama. Pure essential oil ataupun kita je lah, kita bagi 100% pure mana memang, kalau dia kata pure tu mana 100% pure. 100% pure. Tak ada beza, sama. Tapi, okay, contoh kalau you tengok dia tulis kat botol pure essential oil. Ada juga dia tulis natural essential oil. Itu you kena perhatikan. Kemungkinan bila cakap natural essential oil tu ada campuran minyak lain. Contohnya minyak, macam kita punya, macam Sutra punya massage oil. Macam Sutra punya massage oil, itu you tak panggil pure essential oil, you panggil massage oil, tapi ada orang tulis natural essential oil. Padahal dilute, bukan 100% lagi dah. First try apa dia panggil, pregnancy masih boleh diffuse EO kah? That's why saya cakap tadi, kalau you nak diffuse, rule dia no hard and fast rule. Maknanya you try. Kalau you rasa tak pening, tak mabuk, yang dia boleh relax, boleh untuk diffuse, tak ada masalah. Macam mana nak dilute? Kalau nak macam essential oil, dia tak larut dalam air, dok. So you kena guna minyak lain. Contoh minyak sunflower, olive, apa lagi? Olive, almond, jojoba, you kena macam tu. Maknanya kalau nak dilute lagi lah, nak sapu kat perut ke untuk orang yang mengandung ni, dilute. Contohnya captivating, kalau dia tak ada masalah boleh pakai terus, dok. Kalau kalau macam tu dalam after first trimester. Tapi kalau contoh dia ada masalah, you dilute kan. Campur dengan carrier. Okay. Essential oil boleh guna, Suharni. Essential oil boleh guna humidifier tak? Boleh? Boleh guna. Essential oil boleh diguna dalam humidifier, dalam ultrasonic. Semua boleh gunakan, tak ada masalah. Tapi kalau nak lagi best, kalau humidifier tanpa ultrasonic, you all boleh guna macam contoh macam kita ada East and West tu yang dah memang kita campur dalam air, dia akan automatically dia soluble. Kita dah buatkan dia satu sistem yang dia solubilize dalam air, tu boleh gunakan. Kalau you ada ultrasonic humidifier, you boleh guna essential oil, best, sebab dia akan pecahkan molekul essential oil tu. SN tu kalau nak guna for babies, jika tak dilute, kita guna sikit je, boleh tak? Babies, you boleh, saya cakap tadi, no hard and fast rule, you try sikit. Kalau dia tak merungsakan kulit dia, tak ada masalah, then you boleh guna. Kalau tak, you dilute. You dilute. Written article says some EOs not for babies, only after 2 years. Peppermint, eucalyptus, etc. So half is 0.25. Actually macam ni, ada some essential oil macam peppermint, eucalyptus, dia ada kandungan mentol yang sangat tinggi. 70%, 80% of peppermint atau ni ataupun eucalyptus, ada eucalyptol ada dalam itulah. Jadi dia takut baby tak boleh nak tahan dengan kandungan mentol tu tadi. So you nak dilute, you boleh dilute. That's why saya tulis tadi, after 2 years you boleh guna. Tak ada masalah. Okay, satu lagi, saya lupa. Orang yang asma. Saya lupa nak cerita, orang yang asma. Orang yang asma, dia ada essential oil, kalau you massage, insyaAllah okay. Tapi ada kalau yang you diffuse. Contohnya you pakai essential oil apa? Hari tu you kata you pakai peppermint ataupun you pakai apa untuk diffuse kat rumah. Apabila too expose, apabila terlampau lama, lebih daripada setengah jam you expose, essential oil atau molekul essential oil tu sendiri, untuk orang asma, dia boleh jadi allergen sendiri tau. Dia boleh menyebabkan orang tu asma balik kalau pakai terlalu lama. That's why saya kata guna essential oil setengah jam maksimum. Contoh, you drive, letak dalam kereta, titik satu titik, cukup. Janji kereta tu bau, cukup. Janganlah pakai banyak-banyak. Nanti you akan pening. Dia boleh, kalau pernafasan you, bila you tak well ventilated, kemungkinan you akan rasa semput. Sebab benda tu sendiri dia jadi saya lebih suka guna perkataan allergen lah. Dia akan menyebabkan kita sendiri rasa sesak nafas. Guna setengah jam sahaja. Apa saya cakap tadi? Saya dah lupa. Yes, kawan pandai. Memang betul. Apa saya cakap tadi? Aduh, astagfirullahaladzim. Okay. Guna terlampau banyak kan pun no point tau.
Contoh you ambil massage oil, you sapu satu titik, you sapu kat tangan kan, sapu kat tangan, tu you ambil lagi, sapu lagi, ambil lagi, sapu lagi. Actually no point. Sebab ataupun dia panggil, orang panggil less is more. Essential oil ni sebenarnya tak perlu banyak tau. Pakai sikit je, satu drop. Kalau you nak buat massage oil, kita dah buatkan massage oil tu, pakai saja cukup dah. Sebab apa? Body kita ni dia ada tolerance dia, dia ada reseptor, kat kita semua ada reseptor. So apabila you dah pakai, reseptor dah terima, lepas tu you sapu lagi. Reseptor lama-lama reseptor dah tepu, reseptor tak boleh terima. So no point, wasting saja. Sama juga bila you hidu pun sama, ada reseptor, banyak sangat reseptor dekat dalam hidung ni, berapa banyak reseptor dalam hidung, dalam olfactory bulb ni kan. Jadi bila you keep bau, no point. Saya cakap tadi, so bau sikit sahaja sudah mencukupi. Jangan guna banyak. Less bagi essential oil, less is more. And then back to basic Islamic, bersederhana dalam semua perkara. Itu saja. Jangan guna terlampau banyak. Orang yang satu lagi, orang yang sawan, epilepsi, sama juga. Jangan guna minyak yang sangat uplifting. So guna yang relaxing. So tranquilizing is the best untuk orang yang ada yang autism, yang ada epilepsi, yang sawan apa semua tu, please guna. Jadi best guna bila perlu je. Yes, bila body you tahu, you kata aku nak relax, gunalah, diffuse lah. You boleh guna setiap hari, setengah jam cukup. Setengah jam cukup. You tanpa banyak pakai, dia akan tepu, reseptor kita akan tepu, no point, tak ada apa efek lah lepas tu. Bagaimana nak guna EO secara optimum supaya kita tak membazir, sebab kadang-kadang cepat sangat hilang bau. Boleh ke titis dekat baju tudung atau titis di cadar langsir atau tak ada diffuser? Kalau tak ada diffuser, boleh letak dekat collar, letak dekat baju, letak dekat handkerchief, titis dekat kaca, you bau, letak dekat tudung, okey je, tak ada masalah. Kan? Tak, ada satu lagi, siapa? Mira Rashid ni siapa Rafiza Bukan. You nak guna essential oil. Macam saya cakap tadi, essential oil ni split second dia dah ada dalam badan you bila you bau. You buka botol, saya beritahu you buka dia satu botol, you hidu, automatic you hidu tu maknanya dia dah effect dekat you punya body, dekat you punya sistem. You dah boleh tafsir, oh ini bau. Faham tak? Maknanya kalau body you rasa macam sangat letih, you stress, you bau, automatically you body you akan rasa macam sangat best. Betul? Cukup sebenarnya. Tapi kalau you nak wangikan bilik you, titis dekat, pakai diffuser, pakai spray, masuk dalam botol spray, spraykan. Masuk dalam botol, dalam air suam, goncang you spray. So molekul-molekul air, molekul-molekul essential akan keluar. That one is okay. Janganlah 24 hours you pasang diffuser. No, it's not. Itu yang sangat membazir dan tak sesuai pun. Sangat tak sesuai untuk saya bukan company yang orang kata bagus lagi guna lagi banyak lagi bagus, cepat habis. No. Saya sutra ni kita kalau boleh berhemah sikit lah. And then dia bukannya orang kata apa, lebih kita nak kita jual benda wellness, so don't matikan ataupun dengan campur adukkan dengan apa nama dia panggil, benda-benda yang macam tu lah. If diffuse lemongrass, citronella for insect repellent, 8 hours a night. What happen if you said 8 hours? We inhale. That's why saya kata tadi, insect dia repel berapa lama? Okay, contoh you in logically nyamuk ada dekat dalam bilik yang bertutup, so you nak halau macam mana? Dia repel, dia bukan bunuh, dia repel kan. Jadi kalau you pakai 8 hour, dia still ada dekat dalam tu, nyamuk, insect repellent kan, nyamuk contohnya lah. Tapi kalau you kata kalau semut apa semua, dia akan beredar, tak masalah. Cuma 8 hours yang you kata tadi tu, bila you pakai, you spray terlampau lama, you kalau tak ada masalah on semput ke apa, okey, tak ada masalah. Tapi kalau terlampau lama dan you ada masalah-masalah yang tadi tu, semput lah, asmatik kan, itu dia akan apa dia panggil, akan bagi efek pada you lah. Okey, saya nak teruskan kepada, ada lagi? Yang betul tu cik, suami saya pernah masuk kelas, lepas tu sepanjang kelas cikgu dia diffuse. Suami saya pening, tak boleh fokus dalam kelas. Bila dengan cik pening barulah, itulah saya kata.
body kita pun dia ada tolerance, dia ada dia punya tahap penerimaan, tahu. Tak boleh macam you all makan lah. Berapa banyak you boleh makan. Sampai satu ketika you stop kan, dah kenyang. Sama lah. Konsep dia sama. Terlampau banyak, reseptor you tak boleh tahan. Pening. You akan pening, you tak boleh digest. Boleh ke digunakan sebagai pewangi pakaian macam substitute daun ni? Boleh. Kalau you nak guna, patchouli is the best. Patchouli ni dia tak glamour. Tapi patchouli sangat best. You cuci baju, masa you nak bilas, you masukkan 5-6 titis patchouli oil dalam mesin basuh, masih nak basuh tu. Dan you tengok, after you angkat baju you sidai. Dia tak wangi sangat, tapi baunya sangat, macam mana? Saya nak explain susah lah. Tapi sangat relax bau dia. Kalau nak buat sabun, berapa titik untuk 1 liter bahan? Kalau nak buat sabun, berapa titik untuk 1 liter bahan? Apa ni? Maksud dia nak buat sabun tu? Dia nak jadikan benda tu masuk dalam sabun lah. 1 liter equivalent tu berapa titik? Oh, itu depend dekat semarak. Itu depend lah pada berapa persen you nak pakai. Sebab bila you ada melibatkan homemade soap ni, dia melibatkan pemanasan. Bila ada pemanasan, you titiskan beberapa titik pun dia kadang-kadang tak cukup. So contoh you pakai 1 liter, you pakai 10 ml ataupun 10 ml, 20 ml. Kan? Tapi bau dia kemungkinan tak kuat juga tau. Sebab homemade soap ni dia panas kan, akan berlaku pemeruapan. Jadi macam mana cakap, you boleh pakai tapi you don't expect dia boleh bagi bau yang sangat kuat, bau yang tahan lama. Itu beza essential oil. Okay, saya nak teruskan dengan essential oil sutra. Okay, kita stop, nanti kita tambah lagi. Okay, sekarang kita nak cerita satu-satu pasal essential oil sutra. Okay, first kali is Melaleuca kaja putih. Kaja putih, Melaleuca kaja putih. Ataupun dipanggil Melayunya pokok gelam. Saya terus cerita dia. Properties dia apa. Dia bersifat antiseptik. Kaja putih ni kebanyakannya dekat pokok ni banyak dekat apa dia panggil, dekat paya. Kalau you tengok kat situ, ada daun dia macam tu lah. Kita ambil pun essential oil dia daripada daun dan juga dia punya ranting. Sangat bagus untuk wound healing. Yang ini kalau you all ada dekat rumah, you all luka sebab pisau, you dabkan 1 drop kaja putih dekat apa dia panggil tisu, dekat cotton bud dan you sapu kat tempat luka. Kalau luka tu kecil lah, luka kena pisau. Few hours nanti you tengok, sekejap you luka you dah tutup. Darah pun akan berhenti. Cut and wounds lah. Ni yang tadi, cut and wounds. And then dia sangat bagus untuk respiratory problem juga, sebab dalam kaja putih dia ada 1,8-cineol ataupun eucalyptol juga, yang memang banyak juga ada dalam eucalyptus. So memang bagus untuk respiratory problem. Antispasmodic untuk kekejangan, cumanya selalunya dekat perut lah. Kalau perut you sakit kejang semua, buatlah massage oil. Buatlah massage oil. Guna kaja putih. Tahu tak nak buat massage oil? Guna pure essential oil. Ambil 1 sudu makan. 1 sudu makan is 15 ml. You buat 30, maknanya 20 ml lah. 2 sudu. Kalau you nak buat massage oil lah. 2 sudu minyak, whatever minyak lah. Minyak olive ke, minyak sunflower, minyak kelapa sawit pun boleh. Titiskan dalam 3-4 titis essential oil tadi. Titis, kacau, masuk dalam botol ke, masuk dalam bekas, dan boleh pakai untuk buat massage. And then dia ada bersifat antispasmodic, dan juga dia bagus untuk joining, rheumatism dan muscular. That's why kaja putih ada dalam arthritis free punya produk. Bagus untuk suit the rheumatism dan juga muscle. Okay, muscular HS. Itu adalah kaja putih. Ingat nama dia, kaja putih, Melaleuca kaja putih. Nama dia pelik sikit lah. Ada satu lagi, is digestion. Ini saya cakap tadi ni, kalau you sakit perut, ada berlakunya orang kata pencernaan tak bagus, buat massage oil, sapu dekat perut. Ada satu lagi, dia bagus juga untuk kalau macam kulit air tu, athletic works tu kan, pun sama. You rendam, you masuk kaki yang ada masalah jangkitan apa tadi tu, rendam kaki dalam air suam, masukkan beberapa titis, 5-6 titis, 3-4 titis, cukup, kacau,
Rendam kaki sambil kacau, sambil rendam sambil kacau sapu-sapu kat kaki tu lah. Okey, yang keduanya adalah citronella. Citronella. Citronella ataupun nama lain dia Cymbopogonadus, dia punya nama saintifik. Properties dia adalah you boleh tengok dekat sini, sangat efektif untuk insect repellent. And then dia juga bagus untuk cut and wounds. Athlete foot sama juga, untuk buang ni, untuk masalah ketuat ke masalah ni, antifungal, ada fungal dekat kaki, sangat bagus. And then dia juga sesuai untuk tone the muscle. That's why kalau you tengok citronella banyak digunakan dalam minyak-minyak tradisional macam minyak merah, minyak hijau tu yang bau serai wangi tu, dicampur dengan methyl salicylate, campur dengan mentol, bagus sangat untuk sakit-sakit badan, betul? And then dia bagus juga untuk uplifting the mood and remove bad odor. Maknanya kalau ada bau badan ataupun bau rumah, bau kitchen yang tak best, bau toilet, bau asap rokok, satu titis je you letak, dia boleh buang bau bad odor tu. Percaya tak? Serai wangi ni sangat kuat. Sangat sukar untuk di blend. Kalau you buat contoh dalam refreshing blended oil tu, you hanya pakai sedikit sahaja. Sebab sangat susah untuk di blend. Sebab dia sangat sebab dia sangat efektif, sangat kuat bau dia, sangat lifting. Apa lagi Pak? Remove bad odor tadi ini dia adalah citronella. Okey, yang ketiganya adalah cinnamon ataupun Cinnamomum zeylanicum. Cinnamomum zeylanicum. Yang ini daripada daun dia. Properties dia apa? Sangat bagus antimicrobial, antiseptic. Arrest bleeding, boleh menahan daripada berlakunya bleeding kat luka ke apa ke. Dan sangat bagus untuk improve blood circulation, anti-rheumatism. Nanti saya ceritakan apa. Ini dia punya panjangnya lah. Treat lice, scabies and wart, improve digestion, sama treat cold and flu. Flu agent macam tu, sorry. Flu agent FLUL kan. Okey, saya salah. Okey. Ini saya punya pengalaman sendiri. Saya nak cerita. Cinnamon. Cinnamon ni adalah minyak yang sangat, orang panggil sangat pekat, sangat kuat. And then dia adalah antara minyak yang mempunyai ketempatan lebih tinggi dari air. Maknanya minyak dia, ketempatan dia lebih 1 per gram sentimeter padu. Air 1 kan, dia lebih. Jadi apabila kita extract tu, minyak dia akan ke bawah tau, bukan ke atas air. And then dia punya minyak ni sangat kuat. Even plastik pun dia boleh, dia panggil makan plastik. Kalau you titiskan dekat atas, saya pernah tertitis dekat dashboard kereta, berlubang dashboard kereta tu, because of terlalu apa dia panggil, terlalu kuat minyak dia. So hati-hati dalam penggunaan cinnamon ni. So kalau nak buat, contoh you nak buat apa, nak improve blood circulation, rheumatism, you nak buat massage oil, macam saya cakap tadi, 2 drop atau 3 drop dalam 2 sudu minyak masak, ataupun minyak sayur, boleh pakai dah. And then saya pernah juga, apabila ketika saya demam flu yang sangat kuat, saya mandi bersama dengan dia ni, iaitu macam mana tahu saya buat? Saya titis 1 drop dalam dalam shower gel, apa-apa shower gel, saya pakai dan saya sapu. So you akan rasa feel warm, sangat best bila you rasa badan you sejuk, so you pakai cinnamon. Okay, and then kita ada citrus lime ataupun limau ada orang tanya apa? Corn oil pun boleh jadi carrier. Boleh jadi, tak ada masalah. Cuma jaranglah orang guna corn oil ni. Tapi boleh je nak guna, tak ada masalah. As long as dia vegetable oil ataupun seed oil, minyak kacang pun boleh. Okey, limau kasturi ataupun citrus lime. Minyak limau kasturi yang kita gunakan ni adalah minyak daripada daun limau kasturi, bukan buah daripada daun limau kasturi.
So daripada, sekejap saya tengok, daripada daun ni contoh ni kita ada citrus lime. Apa properties dia? Sorry. Apa properties dia? Okay, again, okay, antimicrobial, antiseptic. Okay, saya nak beritahu most essential oil dia mempunyai sifat antimicrobial, antiseptic, antifungal. Mostly. That's why tadi kat daun, dekat akar, masa cerita tadi kan, dia mempunyai sifat-sifat antimicrobial yang sangat tinggi lah. Antispasmodic again, banyak improve digestive system, sama. Okay, dia bagus je, it treat insomnia. Kalau that's why kita gunakan citrus lime ni dalam produk sleep well ataupun apa dipanggil satu lagi tu, sleep well ataupun deep sleep. Kita gunakan dia untuk treat insomnia. And then bau dia best, relax, uplifting. And then satu lagi dia control body odor. Kalau you all nak tahu, petitgrain atau citrus lime ni mostly digunakan dekat luar negara sebagai kolon. So kalau you all nak buat kolon, dia selalunya akan campur dengan alkohol dan air lah. Kalau you nak buat kolon kat rumah, you just campur je dalam air suam pun boleh, dan you boleh spray badan you untuk control body odor ni. Bau dia pun best sebenarnya. Cuma you all ni tak biasa bau dia. Sebab biasanya kita nak dah dimanjakan dengan penggunaan apa nama dia panggil blended essential oil yang ada sleep well tadi tu kan. Bau dia sangat best sebenarnya. Relax je bau dia. Control appetite sama juga. Dulu kita tak ada CF. So saya advise orang kalau nak control appetite, you guna citrus lime. Jadi samalah juga sekarang ni kita dah ada citrus kita dah ada control craving free, so boleh je pakai craving free untuk control appetite. Okay, this one another grounding ataupun earthy smell of essential oil dipanggil patchouli. Patchouli ataupun nama saintifik dia Progestemon cablin. Progestemon cablin. Okay, ciri-ciri dia sangat bagus sebagai antidepressant. Macam saya cakap tadi, bau dia tak kuat. Bau dia sangat relax, earthy. Tapi apabila you campur dengan bahan lain, contohnya dengan rose ke, dengan geranium ke, ataupun dengan minyak-minyak lain, dia menjadi binder yang sangat bagus. Sebab patchouli banyak digunakan dalam perfumery as a binding agent, as a base note. So dia boleh dalam sesuatu blend tu dia boleh melambatkan sistem tu untuk meluap dengan lebih cepat lah. Dia melambatkan. Kalau tengok produk Sutra, mostly contoh dalam tu ada patchouli gitu untuk kita blend. Bila kita blend dia, kita nak kurangkan kemeluapan itu kan. Bau dia relax je sebenarnya. Saya suka sangat bau dia ni untuk relaxing. Tapi macam cakap tadi, kalau you nak campur dalam baju, campur 3-4 titis dalam after you dah masa nak bilas. So sangat bagus antiviral. Dia ni antiviral. Bagus untuk wound healing. Seriously, sebab dia boleh promoting granulation ataupun apa dok, nanti you cakap kat I, you info kat I, bilanya berlaku macam bila luka kita panggil coping. Tapi dia sebenarnya nak jadikan benda tu lah. Nak jadikan dia panggil granulation. Saya lupa nama dia. Remove water retention, betul. Ini salah satu minyak kalau orang mengandung yang dah lama, yang dah lebih first trimester, and then dia panggil water retention, boleh gunakan ni bersama dengan rosemary. Boleh sapu, buat massage oil untuk buang, untuk remove water retention. And then dia adalah natural moisturizer. That's why saya suka guna dalam krim, bukan dalam apa, sebab dia adalah pelembap semula jadi. Sangat sesuai untuk sensitive skin. Kalau you all ada masalah apa-apa, kegatalan kulit ke apa, still boleh gunakan ni lah. Patchouli. Improve crack, heal dan chapped skin. Sama juga kalau you all ada crack skin, heal, so chapped skin, so you boleh buat dilution, buat massage oil, sapukan dekat apa nama dia panggil, dekat tumit you tadi, kat tumit untuk
hilangkan crack tu tadilah. Dan dia sangat efektif. And then of course dia aphrodisiac. Siapa tak tahu aphrodisiac bolehlah Google. Boleh Google aphrodisiac. Okay. Then lavender, I think lavender senang sangat. Nama saintifik dia Lavandula angustifolia. Kita ambil daripada France, relaxing and sedative. Sebab apa tahu? Kalau you guna 1-2 drop, dia sangat relaxing. Tapi apabila you guna 3-4 drop, 5 drop, 6 drop, dia dah jadi sedative. You akan macam-macam ayah kan. Beza. That's why saya kata tadi, kalau nak guna essential oil, guna dia panggil less is more. Guna sikit je. Saya takut masalah sampingan lain yang berlaku. So you kena tengok. Dia not straightforward lah. Anti-anxiety. Apa lagi? Improve sleep quality. Bagi untuk insomnia. If headache sama juga. Best lavender campur peppermint. Then it's good for headache. Untuk remove headache. Bukan untuk headache lah, tapi untuk if headache. Improve skin problem. Banyak essential oil lavender banyak digunakan dalam produk-produk skin. Skin ataupun beauty. Nourish skin. And then boleh juga dalam shampoo untuk diminish, untuk buang dandruff. Okay. And then kita ada, dia bagus juga untuk stimulate hair growth lah. Then kita ada eucalyptus ataupun Eucalyptus globulus. Yang ini kita beli daripada Australia. And then bersifat antiseptik, antivirus. Ini kalau you nak buat antivirus, maknanya you nak diffuse. Nak diffuse as apa dia panggil, air freshener, very good. Ada satu kajian terbaru yang ni saya baca lah, saya selalu mengikuti perkembangan macam ni. Antivirus sekarang dia ada buat testing on corona. Corona. Cuma saya belum dapat result dia. Yang saya nampak the other version corona, bukan coronavirus COVID-19 ni, dia ada lagi coronavirus yang lain. Dia efektif. Cuma yang ini saya belum baca lagi dia punya result untuk test as untuk coronavirus COVID-19 ni, belum lagi. Saya tak nampak lagi result dia. Saya ada baca hari tu, tapi dia kata kat situ masih memerlukan research yang lebih lanjut lah. Jadi saya pun tak berani cakap. Tapi coronavirus yang sebelum ni boleh. Then as expectorant, remove mucus, macam saya cakap tadi. Improve respiratory problem, so eucalyptus, peppermint bagus. Gajah putih bagus untuk respiratory problem. Improve body oxygen intake, yang ini dia boleh wideningkan salur darah, so oksigen boleh dapat lebih banyak masuk dalam badan. Good in treating cold and flu, sama juga tadi. If headache, yes, if headache sama. Yang ini kalau you nak headache, you kalau tak ada lavender, you tak ada peppermint, you boleh hidu je. Tak payah nak sapu pun tak apa, hidu daripada botol pun okey. Wound healing, yes, wound healing. Okay. And then we go for peppermint, Mentha piperita. Ada dua peppermint ni kena checkkan, yang kita pakai Mentha piperita, ada satu lagi tu Mentha arvensis. Itu lain spesies dia. Yang kita guna yang ini, kandungan mentol lebih daripada 70%. Okay, ada beza. Kita tengok kat situ, peppermint banyak dekat luar. Saya ada tahu bau satu brand dia air itu, saya tengok peppermint, tapi saya bau lain lah, bukan bau peppermint yang Sutra punya ataupun yang lain, dia lebih kepada spearmint, saya tengok itu. Bersifat antiseptik, antivirus juga sama, very good untuk congestion untuk improve congestion dekat respiratory tract, untuk remove mucus, sama kerja macam expectorant, because dia ada menthol, ada ketone dalam peppermint. Treat cough, kalau batuk-batuk, yes, very good. That's why orang guna ubat batuk, dia guna extract, dia tak guna essential, dia guna extract peppermint. Dia faham tu beza. Relief headache, yes. Apa lagi? Improve focus and memory. Kalau budak-budak nak belajar, titiskan 2-3 titik essential oil, peppermint dekat tisu tempat dia belajar, dekat tepi meja, dekat tepi komputer tempat dia belajar tu, to improve memory. Tapi sekarang kita dah ada NPS, spray saja NPS lah. Tapi kelainan dekat pada peppermint dengan peppermint ini dengan beza yang dekat citrus, dia lebih sharp. Maknanya peppermint ni lebih pada alert, sharp. You nak bagi you betul-betul tumpu, fokus. Itu beza dia.
And then dia sangat bagus untuk as a cooling agent. So kalau you nak demam, you nak mandi dengan peppermint. Kalau you tak ada bathtub, kalau you pakai baldi, masukkan satu baldi 17 liter, 20 liter, you masukkan dalam 5-6 drop saja cukup, kacau-kacau, you mandi sambil gosok. Then you akan rasa cooling. Sangat best. Kalau badan you panas, sangat best guna peppermint. Okay. Reduce hunger and craving. So tak payahlah, ni saya cerita yang lama, tapi sekarang ni dah ada peppermint, dah ada dalam apa dia panggil, dalam craving free, so no problem. And then kita ada rosemary, the best. Saya suka rosemary, essential oil, sangat best. Saya personally suka because dia refreshing and energizing. Then good body pain reliever, muscle soothing muscle. Muscle relaxer ada kat sini. Okay. Improve brain function. Dia dah improve. Jadi kalau you nak guna untuk memory, fokus, campur rosemary, peppermint, sangat best untuk kanak-kanak. Improve circulation maksudnya blood circulation. Stimulate hair growth. Kalau ini kita ada guna dalam selain daripada Emblica, kita ada guna extract juga, rosemary juga, essential oil dalam Emblica shampoo untuk stimulate hair growth. Reduce joint inflammation. So anything yang berkaitan dengan joint ataupun rheumatism, you boleh guna ni. Apa nama dia panggil? Untuk joint lah. Cinnamon pun dari daun ya. Yes, cinnamon dari daun. Rosemary, peppermint, frankincense, mind booster. Yes, correct. Okay. Rose Otto best. Rose Otto pun best, tapi mahal. Itu sahaja. Tapi bagi dalam produk Sutra masih murah. Kita panggil Queen of Oil. Kalau you all nak tahu, Rose Otto, rose oil is the most energetic oil in term of vibration. In term of vibration of molecule. Sebab dia punya energy is 300 MHz. The highest vibration. Sebab apa tahu? Sebab apa? Satu lagi faktor yang orang kata, kalau you sakit, you demam, you flu, you kena immune system lemah, automatically body system lemah, automatically you punya cell body you, doktor correct me if I'm wrong, cell you akan lemah, tak bergetar pada kadar tertentu untuk menghasilkan tenaga. Dan you tak makan, body pun tak ada gula, tak ada apa. So apabila body function lemah, sel lemah, tak berfungsi dengan bagus, automatically you punya energy tak ada, body immune system pun, penghasilan sistem immune system pun berkurang. So untuk improve balik vibration of your punya cell, contoh kalau orang demam atau flu, dia punya manusia ni biasa dia punya dia panggil megahertz, dia punya vibration cell ni is around 60 to 80. Tapi bila you flu, automatically down pada 40 MHz. So in order to improve you punya cell vibration, you bau je Rose Otto atau you bau essential oil. So dia boleh, bila you bau, body system you akan you punya cell tadi akan react, akan bergetar dengan ikut balik keseimbangan. Maknanya kalau you punya 40 MHz, Rose you bau 300. So dia akan naikkan sehingga ke tahap keseimbangan tertentu. So apabila sel you bergetar dengan bagus, energi akan bagus, so akan menghasilkan immune system yang bagus untuk body. That's why orang guna essential oil untuk improve dia punya cell vibration untuk menghasilkan tenaga. Ini sepatutnya ada kelas lain, tapi tak apalah, saya campur kat sini. Then very good antidepressant, improve body energy. Ni saya cakap tadilah, saya dah awal pula beritahu. Strong antioxidant, of course dia sangat kaya dengan antioxidant. Rose, very good natural moisturizer, that's why kita guna dalam body mist, dalam facial mist, dan bagus juga untuk anti-aging, for improve skin beauty. Banyak diguna, rose banyak digunakan dalam beauty product. Regulate menstruation, ini untuk orang perempuan. Then of course aphrodisiac, dah 2 kali aphrodisiac keluar, so this good for sex. Apa dia panggil aphrodisiac ni, improve libido lah, dia panggil.
Okey, kita ada lemon Ada soalan tadi ke? Ini mesti betul teman. Okey doktor, thank you. Okey. And then properties untuk lemon. Of course lah lemon you tahu. Dr. Helmi sangat suka. Every Monday, every 3 weeks saya akan bawa lemonade sebagai upah untuk upah saya kelas malam macam ni. Dia bagi tahu apa-apa info. Refreshing, best. Bau dia sangat best, refreshing. Natural deodorizer. Deodorizer. Insect repellent juga. Ease headache. Ease headache sangat bagus. And then apa lagi? Diminish dandruff. That's why banyak orang guna lemon, lime dalam shampoo untuk buang dandruff. Detoxify, yes, detoxify untuk buang toksin dalam badan. You boleh guna lemon untuk buat massage oil, you boleh guna untuk mandi. Tapi ingat, kalau you guna pure, jangan keluar dalam masa 12 jam daripada rumah. When you pakai, kalau you terus benda tu melekat dekat kulit, jangan terus keluar. Takut you punya kulit burn, hitam nanti, atau berlakunya blistering. Agak bahaya juga. Okay, dia reduce joint inflammation, inflammatory lah. Okay. And then kita tengok juga dekat lemongrass. Saya kena cepat ni, dah dekat pukul 11. Ada soalan ke? Nanti saya habiskan soalan tu selepas saya habiskan semua ni. Lemongrass, Cymbopogon citratus. Tadi kita ada Citronella, Cymbopogon nadus, lemongrass, Cymbopogon citratus ataupun Cymbopogon winteria sama. Boleh digunakan juga. Property dia sangat refreshing. Bau dia sangat refresh. Best juga sebagai natural deodorizer. So kalau you nak guna natural deodorizer, nak campur apa? Lemon, lemongrass, Citronella, you boleh guna untuk natural deodorizer. And then sama juga dia pun untuk insect repellent. So ada berapa jenis minyak yang bagus untuk insect repellent tadi. Untuk ease headache sama, boleh juga bau sahaja. Ini tak payah you nak diffuse, you diffuse, ataupun you boleh buka botol atau you letak dekat tisu. Cara paling murah, sapu dekat tisu, letak dekat tisu dan hidup. Bersifat detoxify, yes, again, that's why kita dalam sutra, dalam produk garam detoxify, kita ada guna lemongrass, kita ada guna lemon. Tengok. Reduce joint inflammation, yes, again, anti radang. Okay. Straight ni. T3, Melaleuca alternifolia. Kalau you all tengok dekat kajian putih tadi, is also Melaleuca, betul? Melaleuca. Betul tak? Melaleuca. So, apa nama dekat T3, kita panggil Melaleuca alternifolia. Dalam kategori ni mana yang dipanggil dalam spesies yang sama, jenis yang sama tapi spesies yang berbeza. Properties dia, siapa tahu, T3 sangat terkenal dengan sebagai anti-acne. Sehingga ada jual dekat luar tu kan, anti-acne. Nail and toe infection, ini sama juga kulat-kulat ataupun ada masalah cagu, masalah faham tak? Kadang-kadang kuku kita ni kadang ada macam daki, tengok kan, kena check betul-betul lah. Jadi kalau ada infection, boleh pakai ni, rendam lah. Titiskan 2-3 titis dalam besen, make sure air lepas buku lali, rendam air suam, then pakai. Nak best lagi campur dengan garam. Sebagai disinfectant, kalau you all nak buat spray disinfectant dekat rumah, campurkan dalam satu botol spray, masukkan air suam, masukkan 5 titis, goncang, spray. Boleh jadi disinfectant. Wound healing, yes, again, it's untuk wound healing. Cuts and wound healing, samalah. Boleh guna. Thread rashes and eczema, ya, sangat bagus. Tetapi ada juga orang yang sensitif kepada T3. So cara penggunaan yang terbaik, dilute. And eliminate head lice, kutu. Untuk kutu, apa nama, T3 sangat bagus untuk kutu. That's why saya boleh campur T3 campur dengan cinnamon, patchouli, boleh jadi ubat kutu. Control dandruff. Okay? Itu saja daripada T3. Ada banyak tapi pick up 1 atau 2 sajalah yang berkesan.
Okay. Frankincense, Boswellia cateri ataupun Boswellia, katanya serata. Okay, properties frankincense. Siapa dah bau Sutra punya frankincense yang baru? Belum kan? Ada yang bahasa kat sini sebab harga dia mahal lah. Sorry lah, memang harga dia mahal. Sayang dah bau kan. It's a good stress reliever. Yes, saya pun suka. Sangat best bau dia. Boost immune system is the best. Kena faham, minyak daripada resin sangat kaya dengan sesquiterpene, diterpene. So it's very good. Antibacterial, antifungus. Sangat bagus. Antiseptic, antivirus, yes, again. Apa lagi? Anti-aging, yes, anti-aging. You nak guna dalam, nak buat spray muka pun boleh. You nak buat dalam krim. Ada krim campurkan dengan frankincense, best. You nak buat facial mist, macam sama juga, masukkan 2 titis dalam botol spray, masukkan air suam ataupun masukkan rose water, campur spray. Okay, good, anti-aging. Reduce scar, yes, reduce scar. Apa lagi? Speed up healing. Speed up healing ni sebenarnya speed up healing ni ada lebih kepada holistik ataupun lebih kepada spiritual sebenarnya. That's why ada orang guna frankincense yang dalam as a macam kita diffuse untuk kemenyan tu kan. So I'm not comment on dia sebagai macam penghalau, ada orang kata halau itu, halau ini, no. Tapi itulah dia tujuan dia sebenarnya. Speed up healing. Okay, jasmine. Siapa dah bau jasmine ni? Jasmine ni pun best. Tak adalah bau terlampau sangat ini. Yes, orang yang sama juga dah guna. Property dia sangat bagus untuk anti-depression. Bau dia wangi. Bau yang sangat mahal sebenarnya. Bau yang sangat mewah sebenarnya jasmine ni. Sebab harga dia RM120. Kira murah, masih murah sebenarnya. Antiseptik sebagai untuk ease stimulation childbirth. Untuk beranak ni masa dalam masa dekat apa dipanggil tu, dekat labor boleh pakai. Labor ward ni boleh pakai jasmine, so husband titiskan. Help in insomnia, yes. So hati-hati jangan ada dalam kereta. Again, aphrodisiac properties and facilitate lactation. How nak guna facilitate lactation? Gunalah massage oil, as a massage oil. Okay. And final slide is a geranium ataupun dipanggil Pelargonium graveolens. Pelargonium graveolens sangat bagus, sangat property dia wangi daripada bunga dan daun sebagai emotional regulator. Siapa dah bau? Sebagai untuk lowest inflammation dan juga untuk improve immunity, reduce skin infection. Yang ini best, reduce infection. Kalau you ada masalah gatal-gatal kulit, eczema, kalau you tak ada aloe vera gel, you tak ada minyak air lain dan you ada geranium, you boleh guna spray, buat as a spray. Saya cakap tadi, guna as a spray kat kulit. And untuk, yes, very good natural moisturizer juga. Ini antara minyak-minyak yang good dalam moisturizer, as a moisturizer. Rose, patchouli, geranium, lavender also untuk moisturizer. Acid indigestion, yes, sama juga. Apa yang buat untuk untuk acid indigestion tadi? Minyak, rose otto, cinnamon, apa lagi tadi? Digestion, patchouli, itu semua minyak untuk digestion. Citrus lime, okay. And finally, it's antibacterial and antifungal. Okay, itu sahaja slide saya malam ini. Itu sahaja slide saya malam ini. Saya nak tengok ada orang tanya tak? Frank, yes, origin Somalia, correct. Origin Somalia, betul. Apa lagi? Kelopak garam ni yang kulit kopek-kopek tu kan, semarak kan. Yang ini you boleh pakai yang minyak yang cakap tadi tu lah. Sebenarnya essential oil banyak you boleh pakai untuk kelopak garam. Rose otto boleh, geranium boleh, patchouli boleh. Siapa yang tiba-tiba saya ni, saya tertanya soalan apa? Oh, mungkin soalan apa dah guna tadi kan, bau best.